SG4 tolong belajar bersyukur. Tindakan Perikatan Nasional PN mewujudkan State Government 4 atau SG4 melibatkan 4 negeri di bawah pentadbiran mereka membuktikan sikap anti-federalisme dan tidak memahami struktur asas pentadbiran negara yang digagaskan Perlembagaan Persekutuan dan dilihat seperti mahu memusuhi kerajaan persekutuan. Ahli Jawatan Kuasa Parti Amanah Negara Amanah Faiz Fazil berkata tindakan pembangkang mengasingkan Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah daripada kerajaan perpaduan adalah sesuatu yang mengelirukan dan tidak bertanggungjawab selain memberikan gambaran kepada pelabur bahawa politik nasional masih goyah. Faiz turut mendakwa tindakan dilakukan itu menunjukkan PN hanya menggunakan Islam pada slogan tetapi mengamalkan politik kebencian seperti mana masyarakat jahiliah. Kerajaan perpaduan bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperjuangkan nilai penyatuan tidak kira agenda kepartian walaupun individu seperti Tan Sri Mahyadi Mat Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang terus menyemai kebencian terhadap pentadbiran. Pentadbiran Anwar juga tidak pernah meminggirkan mana-mana negeri pentadbiran PN di mana agensi kerajaan persekutuan masih berusaha membawa masuk pelaburan bernilai tinggi ke negeri pembangkang. Contohnya, pertengahan tahun 2023, kerajaan perpaduan telah membawa masuk pelaburan yang diluluskan RM14.6 bilion ke negeri Kedah, 11% daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang diterima oleh negara. Katanya dalam satu kenyataan, beliau sementara itu menegaskan keempat-empat negeri itu dikenali sebagai negeri paling miskin dan mundur di semenanjung Malaysia. Justru jelasnya negeri berkenaan memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan kerajaan persekutuan supaya pelan pembangunan dan peruntukan dapat dilaksanakan lebih cemerlang untuk memastikan pertumbuhan ekonominya tidak terabai. PN seharusnya fokus kepada urusan pentadbiran, bukannya politik yang berpanjangan. Jangan jadikan rakyat sebagai mangsa politik bercelaru PN. Katanya sambil menegaskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 telah membuktikan kerajaan hari ini tidak mendiskriminasi mana-mana negeri. Sebagai respon, Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof menyifatkan pembangkang mempunyai muslihat apabila enggan berunding dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan peruntukan wakil rakyat blok itu. Beliau berkata pembangkang seperti menyimpan agenda untuk terus mewujudkan suasana tidak harmoni sekaligus menggambarkan kerajaan boleh ditukar sekali lagi. Bila pembangkang tidak bersedia untuk berunding, kita tidak tahulah apa objektif mereka. Sebab itu rakyat sebenarnya berpandangan apabila pembangkang tidak bersetuju untuk berunding, maknanya pembangkang ini ada agenda tersendiri untuk terus mewujudkan suasana yang tidak harmoni dan memberikan persepsi bahawa kerajaan ini boleh ditukar. Katanya ketika dihubungi Harapan Daily. Azli berkata dakwaannya itu dibuktikan dengan kenyataan Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam sidang Dewan Rakyat minggu lalu bahawa kerajaan boleh ditukar melalui undi tidak percaya ataupun melalui akuan bersumpah SD ahli-ahli parlimen. Dan berkata persepsi bahawa kerajaan boleh dijatuhkan sekali lagi adalah gambaran yang tidak baik terhadap rakyat yang inginkan kestabilan. Kemarin Anwar menasihatkan pembangkang agar tidak angkuh dan sombong sebaliknya berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan wakil rakyat mereka. Malah Pakatan Harapan PH ketika menjadi pembangkang pernah menandatangani perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA dengan kerajaan. Apa susah sangat? Tentang penubuhan SG4 pula, dengan memilih bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat, ia akan membawa mesej tidak baik antara negeri-negeri pembangkang dan kerajaan. Ini kerana hampir setiap hari Tun Mahathir menyerang kerajaan. Konsep kepada penubuhan SG4 tidak mendatangkan masalah kerana negeri-negeri tersebut memang sah terkebelakang daripada segi ekonomi dan pendapatan negeri. Namun perkara itu akan menimbulkan masalah kerana ia akan dianggap anti kerajaan persekutuan. Malah paling teruk bila kerajaan perpaduan akan dituduh sebagai zalim dan mengkhianati rakyat. Jangan pula nanti tidak cukup kecairan untuk bayar gaji kaki tangan awam. Hasil negeri kurang, terhegeh-hegeh buat muka papa kedana merayu dengan kerajaan persekutuan. Apakan daya daripada memilih untuk menandatangani CSA dan membela rakyat, mereka kelihatannya lebih berminat untuk percaya kepada Sang Ketua dan melihat derita rakyat jelata. Kesombongan dan keangkuhan tidak akan bawa anda ke mana. Tolonglah belajar bersyukur.